Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai semua. Okey, kita kembali lagi untuk pembelajaran seterusnya bagi tajuk kemahiran komunikasi. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan 8.2.1 kemahiran mendengar. Okey. Jadi untuk hari ini objektif pembelajaran kita ialah pelajar seharusnya dapat menjelaskan proses mendengar, iaitu menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi tindak balas. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ini situasi biasa berlaku di dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi perniagaan, di mana selalu diadakan mesyuarat. Jadi dalam mesyuarat kita perlu mendengar dan fokus kepada apa yang disampaikan. Okey, jadi kita tengok dalam kemahiran mendengar ini, dalam tajuk komunikasi ini terdiri daripada proses mendengar secara berkesan dan mendengar secara aktif. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus kepada proses mendengar. Jadi proses mendengar terdiri daripada menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi tindak balas. Okey, jadi kelima-lima langkah dalam proses mendengar ini adalah fakta khusus yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Maka pelajar perlu menghafal dengan tepat sekali, tak boleh buat perubahsuaian. Okey, jadi kena hafal ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada langkah yang pertama, iaitu menerima. Okey, jadi seorang pendengar menggunakan telinga untuk menerima maklumat yang disampaikan melalui perkataan secara lisan. Okey, jadi pada masa kita mendengar menggunakan telinga tadi tu, penerima juga ataupun pendengar juga perlu memerhatikan maklumat yang disampaikan secara bukan lisan. Okey, seperti memek muka atau bahasa badan yang lain untuk menjelaskan lagi mesej suara yang didengar. Okey, jadi kalau kita tengok dalam meeting ini, jadi semua orang yang mendengar memandang kepada penghantar. Okey, jadi dalam masa kita mendengar, kita juga perlu memerhati orang yang bercakap supaya kita lebih fokus. Dan satu lagi, kita boleh juga melihat kepada bahasa badan yang ditunjukkan oleh penyampai. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada langkah yang kedua, memahami. Memahami bermaksud pendengar cuba atau berusaha mentafsir dan menganalisis maksud mesej yang diterima. Okey, jadi dalam proses memahami mesej ini melibatkan dua pertimbangan, iaitu aspek pemikiran dan aspek emosi. Jadi dalam kita nak memahami satu perkara, kita juga dipengaruhi oleh aspek pemikiran. Okey, iaitu pendengar akan memahami maklumat dengan mentafsir maksud mesej berdasarkan idea, pandangan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri. Jadi bila kita terima satu mesej, mungkin kita ada pengetahuan kita sedia ada yang membolehkan kita memahami mesej yang diterima. Okey, dan dari aspek emosi pula, merupakan keadaan mental kita semasa mendengar. Jadi sekiranya keadaan kita, emosi kita masa mendengar tu dalam keadaan stres, maka mungkin kemungkinan besar sukar untuk kita memahami apa yang disampaikan oleh penghantar maklumat. Okey, seterusnya kita pergi kepada mengingati. Okey, mengingati iaitu pendengar akan menyimpan mesej yang didengar di dalam minda dan imbas kembali mesej menghantar apabila perlu. Jadi mesej tadi kita dah faham, maka mudahlah untuk kita ingat, kita simpan dalam minda kita, dalam memori kita. Dan jadi kita akan imbas kembali mesej penghantar tadi. Kita padankan dengan maklumat dalam fikiran kita, dan kita akan jelaskan kembali apa yang kita faham tadi apabila sampai masanya lah. Okey,
dan mesej akan dikeluarkan. Dia kata dikeluarkan kembali apabila perlu sebagai maklum balas. Contohnya penghantar bertanya soalan ke, maka kita boleh keluarkan balik mesej tadi sebagai maklum balas, ataupun mungkin kita perlukan penjelasan lagi kepada maklumat yang sedia ada dalam ingatan kita. Jadi dia dah jadi sebagai maklum balas kepada penghantar. Jadi seterusnya ialah langkah yang keempat, menilai. Menilai bermaksud sesuatu mesej yang diterima akan dinilai berdasarkan pemahaman dan bagaimana mesej tersebut akan diterjemahkan. Jadi kita terima mesej, kita akan nilai mesej tersebut berdasarkan apa yang kita faham, dan sama tadi berdasarkan pengetahuan yang kita ada. Jadi pendengar membuat penilaian. Kenapa kita buat penilaian? Untuk menentukan sama ada perkara atau mesej yang disampaikan oleh penghantar itu benar atau palsu, relevan atau tidak relevan dengan kita, ataupun oleh relevan atau tidak relevan kepada pendengar. Dan kita tengok sini kenapa kita perlu menilai. Jadi kenapa kita perlu menilai? Sebelum tu kita tengok orang yang mendengar. Jadi dia kata betul ke mesej yang disampaikan tu? Yang satu orang lagi tu bila dia dengar tak ada kaitan dengan aku ni, malas nak dengar, dia pun tidur. Yang hujung tu macam apa ni, koya sikit. Jadi di situ kita tengok tujuan menilai ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang maklumat yang didengar. Jadi kenapa kita nilai maklumat tu? Kita nak dapatkan kefahaman pada maklumat. Yang kedua, mentaksir maksud maklumat tersebut. Maklumat yang disampaikan tu apa maksud dia? Dan kita, bila kita mendengar, kita menilai kebenaran, keperluan, kesahihan maklumat tersebut kepada pendengar. Jadi bila kita terima maklumat tersebut, kita nilai bagus juga idea tu, boleh terima ni, boleh pakai ni. Kalau ayat orang kita boleh pakai ni idea ni. Jadi itu kenapa kita menilai apabila kita terima sesuatu mesej. Jadi seterusnya ialah langkah yang kelima dan terakhir, memberi tindak balas. Memberi tindak balas bermaksud pendengar akan memberi tindak balas terhadap mesej kepada penyampai secara lisan dan bukan lisan. Jadi tindak balas tu mungkin maknanya dalam dua bentuk. Dalam bentuk lisan atau mungkin dalam bentuk bukan lisan. Jadi kita boleh beri tindak balas kepada penghantar dan dengan dua cara tersebut. Kalau contohnya secara lisan, kita tanya soalan, minta penjelasan, beri cadangan. Ataupun contoh secara bukan lisan, kita angguk, kita geleng kepala, kita kerutkan dahi, kita tepuk tangan. Jadi dah macam-macam lagi lah yang bukan lisan ni. Jadi kita tengok gambar berikutnya. Jadi kita tengok dalam kotak tu. Bila dengar maklumat, kita mungkin nak bertanya soalan, ataupun mungkin kita nak mendapatkan penjelasan lanjut. Ataupun kita tengok dalam ni, kita beri tepukan kepada maklumat yang diberikan, ataupun kita beri semangat. Jadi tindak maklum balas kita kepada penyampai, kita beri semangat, ataupun maklumat tu dia bagus, ataupun idea tu brilliant. Jadi ada maklum balas daripada pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh penyampai. Seterusnya kita pergi kepada teknik menjawab soalan peperiksaan STPM sebenar. Jadi cikgu akan fokus kepada dua, iaitu kepada kata tugas dan kata kunci yang terdapat dalam soalan-soalan peperiksaan.
Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama, STPN 2014 nombor 1F. Soalannya, nyatakan proses mendengar yang berlaku semasa Puan Sakinah, seorang pengurus pemasaran, mendengar pembentangan laporan jualan oleh eksekutif jualan. Okey, terlihat di sini 6 markah. Okey, cikgu kata tadi kata tugas. Jadi kata tugas dia ialah nyatakan. Okey, nyatakan. Okey. Dan kata kuncinya ialah proses mendengar. Okey, proses mendengar. Okey. Jadi di sini kita, sebab kita belajar tajuk ni sekarang ni, proses mendengar. Jadi kalau dalam peperiksaan banyak soalan, jadi kita dalam peperiksaan kita cari kata kunci apa sebenarnya soalan nak. Nak proses mendengar. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku adalah pelajar cikgu soalan tanya proses mendengar, dia beri jawapan proses komunikasi, maka kosong markah lah. Okey, sebab tu kita kena tahu kata kunci dengan tepat. Okey, seterusnya kita tengok dalam soalan ini ada situasi. Puan Sakinah mendengar pembentangan laporan jualan oleh eksekutif jualan. Jadi ini kita panggil sebagai situasi. Jadi situasi diberikan dalam soalan. Jadi sekarang kita tengok kepada jawapan, contoh jawapan. Jadi semasa menjawab, sebelum kita memberi huraian, kita kena kita kena ada intro soal jawapan lah. Takkan tiba-tiba keluar jawapan apa benda ni kan. Okey, jadi ini kita panggil sebagai intro jawapan. Kita hanya salin semula soalan ni dan tuliskan sebagai intro. Okey, seterusnya kita pergi kepada fakta yang pertama tadi, menerima. Jadi ini fakta dia. Jadi jawapan dia, Puan Sakinah akan menerima maklumat ataupun menerima maklumat yang disampaikan daripada pegawai dari jabatan jualan. Okay, sebenarnya setakat ni pun cukup dah. Kalau soalan dia tadi nyatakan, ini pun dah cukup. Kalau kita beri jawapan menerima sahaja, kita bimbang nanti sebab kita tak kaitkan. Jadi kalau pelajar beri jawapan ini sahaja, okey, dah dapat 1 markah. Menerima, menerima. Jadi ada menerima. Okey, tapi sebaiknya kita tulislah fakta ni supaya kita mudah ingat, dan kita pastikan dalam ayat tu kita tulis perkataan menerima. Okey, jadi huraian yang panjang ni sebab soalan ni nyatakan, kalau tak ada pun tak apa, kalau ada pun tak apa. Okey, yang kedua, memahami. Okey, jadi Puan Sakinah cuba memahami. Ini kita punya fakta ada dalam ayat ni. Maklumat yang disampaikan daripada pegawai dari jabatan jualan dalam bentuk yang difahami. Okey, yang ketiga, mengingati. Kita tulis je nama Puan Sakinah. Menyimpan maklumat yang diterima ke dalam ingatannya, ke dalam memorinya, ke dalam mindanya. Okey, pun dah cukup. Okey, yang keempat, menilai. Puan Sakinah akan mentafsir maklumat untuk mendapatkan kefahaman yang lebih tinggi. Ini salah eja ni. Untuk mendapatkan kefahaman yang lebih tinggi dan menilaikan kesahihan maklumat yang diterima. Okey, jadi di sini Puan Sakinah akan, kalau awak tulis Puan Sakinah akan menilai maklumat untuk mendapatkan kefahaman lebih tinggi pun boleh. Okey, awak tulis Puan Sakinah akan menilai kesahihan maklumat pun boleh. Boleh je guna ayat macam mana pun. Okey, sebab soalan ni nyatakan, yang penting ada nama Puan Sakinah, ada perkataan menilai. Jadi kalau awak tulis Puan Sakinah menilai kesahihan maklumat yang diterimanya, okey, pun dah okey, dah dapat markah. Dan yang terakhir, memberi tindak balas. Puan Sakinah memberi tindak balas dengan bertanya soalan kepada pegawai dari jabatan jualan. Jadi dia beri, di sini macam kita beri contoh lah, memberi tindak balas dengan bertanya soalan.
Jadi sekali dengan contoh. Jadi jawapannya ringkas je, tak perlu huraian panjang-panjang kerana markahnya 6 markah. Jadi kita tengok fakta ada 5, kenapa 6 markah. Jadi kaitan yang kita buat di dalam soalan ini, dalam jawapan kita, itulah 1 markah dia. Jadi kita kena beri kaitan. Kalau tanpa kaitan macam mana? Pelajar tulis pendengar, dan tak ada nama Puan Sakinah, pendengar menerima maklumat. Jadi pendengar kita bimbang, tak ada markah untuk tu. Jadi sebaik-baiknya kita tulislah kaitan, bukan payah pun kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan STPM 2014 ulangan kajian kes. Okey, jadi soalan dia, huraikan proses mendengar yang diamalkan oleh Ai'ab Zainuddin Abdul Kadir, 15 markah. Okey, jadi ini pelajar perlu rujuk kepada soalan kajian kes. Okey, jadi untuk kali ni cikgu tak nak huraikan lagi soalan kajian kes. Kita akan jumpa dalam video-video cikgu yang seterusnya lah untuk huraian bagi soalan-soalan kajian kes. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada soalan STPM 2017 ulangan. Huraikan langkah keempat dalam proses mendengar dan nyatakan 2 tujuan langkah tersebut dilakukan oleh pendengar. Okey, kita tengok kepada kata tugas dia. Jadi kata tugas dia ialah huraikan. Huraikan. Okey, manakala kata kunci dia ialah langkah keempat. Langkah keempat dalam proses mendengar. Okey, jangan pula langkah keempat dalam proses komunikasi. Itu ramai yang pelajar cikgu yang buat. Dia nak cepat jawab. Jadi tak fikir betul-betul. Jadi sebab tu kita kena kenal pasti dulu kata kunci sebelum menjawab. Okey, dan dalam soalan ini ada dua dalam satu. Satu soalan tanya huraikan langkah keempat, dan satu lagi soalan ialah nyatakan 2 tujuan langkah tersebut dilakukan oleh pendengar. Jadi nyatakan pula 2 tujuan. Cuma nyatakan, tak perlu hurai panjang-panjang lah. Okey, seterusnya kita lihat macam mana nak jawab. Okey, langkah keempat dalam proses mendengar ialah menilai. Kita terus dapat 1 markah. Kita tulis menilai je 1 markah. Okey, jangan tiba-tiba tulis menilai, tak ada ni. Kita tulislah intro jawapan. Ini intro jawapan kita kena adalah. Okey, seterusnya sesuatu mesej yang diterima akan dinilai berdasarkan pemahaman dan bagaimana mesej tersebut akan diinterpretasi ataupun ditafsir. Jadi ini huraian. Huraian yang pertama. Huraian, sebab dia kata nyatakan tadi, huraikan. Jadi kita kena beri huraian. Kita dah nyatakan 1 markah, huraian 1 markah. Okey. Okey, ini huraian yang kedua. Pendengar membuat penilaian terhadap maklumat yang disampaikan untuk menetapkan sama ada perkara itu benar atau palsu. Okey, 1 markah. Jadi mana-mana huraian kita boleh ambil lah. Sebab tadi 2 markah kan untuk huraikan, dah cukup lah salah satu daripada ni. Okey, dan okey, dia tanya soalan bahagian kedua, 2 tujuan menilai pula ialah 1, mendapatkan pemahaman tentang maklumat yang didengar. Okey, dia nak 2 tujuan. Yang kedua, mentafsir maksud maklumat tersebut. Okey, cukup lah tu. Jadi kita tengok lagi, menilai kebenaran maklumat kepada pendengar. Okey, jadi hanya 2. Dia nak 2, kita beri 2 cukup. Okey, kalau kita beri 3 dapat 2 markah cukup lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan STPM 2018 ulangan. Huraikan proses mendengar yang berikut. Okey, hampir sama dengan tadi, huraikan juga. Cuma perbezaan soalan di sini, okey. Ialah fakta telah diberikan dalam soalan. Fakta telah diberikan dalam soalan, iaitu memahami dan mengingati. Maka kita tak ada markah untuk fakta. Okey, jadi kita tengok
Contoh jawapan. Proses mendengar yang pertama, memahami. Pihak pendengar cuba atau berusaha mentafsir dan menganalisis maksud mesej yang diterima. Jadi kita kena beri 2 huraian. Kalau dia nak 4 markah, beri 2 huraian. Pendengar akan memahami maklumat dengan mentafsir maksud mesej berdasarkan idea, pandangan dan pengalaman sendiri. 2 markah. Jadi kena ada 2 huraian. Kalau pelajar beri 1 huraian, 1 markah sahaja. Yang kedua, mengingati. Mesej yang didengar akan disimpan dalam minda pendengar, 1 markah. Dan pendengar akan mengimbas kembali mesej kepada penghantar apabila perlu. Jadi kita dapat 2 markah di sini. Jadi kalau pelajar satukan jawapan ini, pelajar akan dapat 2 markah jugalah. Sebab ni 1 markah dan sini 1 markah. Jadi kita pergi kepada soalan yang terbaru dan yang terkini. Soalan STPM 2020, soalan nombor 8. Soalan dia, nyatakan 4 langkah dalam proses mendengar. Wow, soalan ini sangat mudah. Sebabnya kata tugas dia hanya nyatakan. Jadi kalau pelajar yang hafal, terus nyatakanlah, kita tak perlu huraikan. Jadi dia nak 4 langkah. Kita ada semua sekali 5. Dia nak 4 langkah. Jadi kita beri 4 langkah. 4 langkah pertama, dalam soalan tu sepatutnya ada perkataan pertama. 4 langkah pertama dalam proses mendengar. Jadi 4 langkah pertama, menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi tindak balas. Jadi 4 yang pertama lah. Kalau soalan tu tanya 4 langkah pertama. Cuma kalau dia tanya 4 langkah dalam proses mendengar, kita boleh ambil mana-mana 4, tetapi mesti ikut turutan. Contoh kalau kita ambil start dengan nombor 2. Start dengan nombor 2. Jadi 4 langkah tersebut memahami, mengingati, menilai, memberi tindak balas. Tapi kalau kita start dengan nombor 1, 2, 3, 4 lah. Cuma mesti ada 4 langkah dan tak perlulah beri huraian. Jangan habiskan masa bagi soalan ni. Kita hanya nyatakan faktanya sahaja. Jadi untuk proses mendengar, cikgu dah habis proses mendengar. Nanti cikgu akan buat video untuk mendengar secara berkesan dan mendengar secara aktif. Jadi pastikan pelajar-pelajar semua subscribe untuk menerima notifikasi video cikgu untuk sambungan bagi proses mendengar ini. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi dalam video seterusnya, iaitu mendengar secara berkesan. Terima kasih kerana menonton video di channel Cikgu Rusliza. Sebelum anda meninggalkan channel ini, sila like, subscribe and share supaya anda akan menerima video-video cikgu seterusnya dan lebih ramai orang yang dapat menonton video ini dan mendapat kebaikan daripadanya. Sekian, terima kasih.